Kemudian kadzalika wa qad ahaqna bima ladaihi khubra, demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala yang ada padanya. Thumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh satu jalan lain yang lagi. Ini yang ketiga. Nampak tuan? Ni selepas kita baca ni kita tahu dah ada 3 perjalanan. Barat, timur, ni sampai ayat ni. Thumma atba'a sababa, ayat 92, perjalanan yang ketiga. Inilah perjalanan menuju ke suatu tempat di atas muka bumi. Sampai ke hari ini makhluk-makhluk itu masih berada di situ, di sebalik tembok tersebut. Inilah tempat ketiga yang dituju oleh Zulkarnain dan juga bala tenteranya. Entah sampai ke sana. Apa ayat dia? 93. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung. Nampak tuan? Kita tengok 2 buah gunung besar. Duduk macam tu, gunung tu duduk sebelah-sebelah macam tu. Nak buat pun tak boleh dah, dengan tangan-tangan semua naik dah ni. Hak ni lah jadi gunung saat kita cerita kan. Ni ada 2 gunung ni. Kalau ada 2 botol elok sikit kan. Lagi nampak. Sebab hak ni nampak bukan macam gunung ni. Ni ada tak botol satu lagi? Pihak urus dia bagi botol air penonton pun tak apa, saya bagi balik. Ambil sampai botol air orang ni tak tahulah. Punya nak cerita nah. Subhanallah. Saat kita tengok macam mana. Subhanallah. Hingga apabila dia telah sampai, seperti dia ni Zulkarnain, ni tempat ketiga di antara 2 buah gunung. Ni kawasan yang bergunung ganang. Tuan-tuan, memang di sana kawasan bergunung ganang. Ada kawan saya datang ke Malaysia ni, dulu belajar di Syria daripada Dagestan. Memang kawasan tu naik ke atas apa semua ni Rusia tuan-tuan. China atas, Rusia apa semua, Siberia, kawasan tu memang kawasan yang bergunung. Banyak gunung di situ. Mereka sangat mahir. Saya bawa kawan saya naik Gunung Jerai. Dia datang ke rumah saya ziarah. Dagestan ni, makhluk gunung ni. Tapi bukan Ya'juj Ma'juj lah. Orang Rusia apa semua ni kan. Dia nak ziarah saya sebab dia belajar di KL. Dia sambung master ke apa tau. Ziarah mai di Kedah. Kedah nak naik ke mana? Gunung Jerai lah kan. Banyak lagi lah tempat lain. Bila naik gunung ni, saya bawa pergi ke satu tebing. Tebing ni kita kena turun tebing tu, bahaya, memang bahayalah. Kena turun perlahan-lahan tebing tu, kemudian kita boleh duduk di atas satu yang hamparan batu. Kenapa saya tahu? Sebab saya suka naik ke situ untuk apa nama ni, tenangkan diri. Baca Quran apa semua, sangat seronok. Dia sejuk macam Cameron juga, tinggi kan. Lepas tu ada kawasan tu nampaklah bawah semua. Nampak Yan dan juga Yan, tahu tak Yan? Bukan nama Cik Yan lah. Bukan nama orang. Yan ni nama daerah. Dia sebelah dengan laut. Allahu Akbar. Saya pergi seorang-seorang je. Duduk seronok duduk situ dengan angin sebagainya. Jangan main rimau sudah. Kan? Duduk situ saya bawa dia turun. Saya kata dia jaga elok ni, bahaya ni. Intabih. Khatir jiddan huna. Bahasa Arab lah komunikasi dengan dia. Kemudian dalam saya duduk zikir apa semua tu, saya kali-kali hilang. Alamak, hilang pula. Dah tak bunyi suara apa ni. Panggil dia, Razi. Kita dah cuak dah kan, hilang apa semua. Dia kata, Syekh Wadi. Dia duduk bawah dah. Duduk bawah tu, dia duduk lereng tu. Dia duduk Syekh Wadi. Kita duduk, ya Allah, naik. Tak tengok bawah dah, kita kata naik. Is'ad ila fawq huna khatir. Dia kata ma fi mushkilah, nahnu mantiqatuna kulluha jabaliyah. Dia kata tak ada masalah, kami orang gunung, semua tempat kami gunung-gunung tinggi. Dia mahir, dia lompat satu tebing, kalau lompat tu terlebih kan, pakai buat tahlil di situlah, pakai buat bid'ah di situlah. Dia tahlil di situlah saya. Allahu Akbar. Dia duduk lompat macam tu tuan-tuan lah. Lepas tu dia pun naik atas, dia kata jom balik kan. Jadi kawasan dia kata memang bukit. Kemudian saya tanya dia, kan ada pendapat ulama sad itu, tembok itu di sana. Saya kata, antum bahasa di sana macam mana?
Dia kata bahasa di tempat kami, satu kampung 3 bahasa. Saya kata kat dia, lughah am lahjah. Takhtalif al-lughat am al-lahjat. Yang berbeza tu bahasa ke slang? Dia kata bukan slang, dia kata bukan lahjat, lughah. Satu kampung, hujung sana kabilah tu cakap bahasa lain, tengah cakap bahasa lain, sana cakap bahasa lain, bukan lahjah lain. Tuan-tuan nak faham benda ni, penghayatan benda ni, pergi ke Indonesia. Bahasa Sunda macam mana? Bahasa Jawa macam mana? Bahasa ni bukan perbezaan lahjah macam Kelantan dengan Terengganu, dengan Kedah, tetapi perbezaan bahasa. Cumanya di Indonesia dia kuranglah perbezaan dia, kan? Di belah sana, belah-belah negara Mawara'un Nahar dipanggil dalam bahasa Arab ni, Dagestan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan. Tan tu hak Piramli sebut apa tu kan? Hak tu tak ada, tu merapu. Hak saya sebut tadi betul tau. Turkmenistan tu betul tu fakta tu. Saya kata saya ambil Piramli punya ni pula. Jadi di negara sana dia kata kampung kami, satu kampung kadang-kadang 3 bahasa. Tuan-tuan tengok ayat ni, dia kata apa? Hingga apabila Zulkarnain sampai di satu kawasan, kata para ulama, kawasan tu maksudnya di timur juga, sebab perjalanan timur, kemudian Zulkarnain meneruskan perjalanan tu. Dia mendapati di hadapan kedua gunung yang besar, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Tuan-tuan, ayat Quran, bila ayat Allah SWT nak cerita, bila Allah sebut keadaan sesuatu tempat, Allah akan sebut masalah yang paling besar di tempat tu. Dia tak cerita semua. Tuan-tuan kalau pergi satu tempat, pergi Itali, pergi Perancis, kita nak cerita setiap sudut, beza jalan Itali dengan Perancis, beza pipe air Itali dengan Perancis, yang tu habislah 1000 muka surat. Maka Quran sama. Apabila Quran nak cerita pengajaran sesuatu tempat, Quran akan sebut masalah nombor 1 dan yang terakhir paling besar di tempat tu ialah Zulkarnain dan segala jenis kepakaran yang dia bawa, hampir-hampir tak jumpa ataupun tidak dapat memahami juga bahasa penduduk di situ kerana betapa lainnya bahasa mereka. Okey, berapa tempat Zulkarnain pergi seluruh dunia? Allah tak sebut pun tentang bahasa. Kerana antara ulama yang dibawa oleh Zulkarnain adalah ulama-ulama bahasa, seperti yang disebutkan oleh sebahagian ulama tafsir. Sebab Zulkarnain dia tak bawa tentera sahaja, dia bawa kepakaran, dia bawa semua profesional. Jadi sampailah di negara mana pun, Zulkarnain akan arahkan dia punya pakar-pakar bahasa dan sebagainya, okey, bercakap. Maka tak ada masalah percakapan. Tuan-tuan, barat ke timur, takkan bahasa dia satu. Maka dalam perjalanan Zulkarnain yang luas dan jauh ini, berapa ratus bahasa yang perlu digunakan untuk diterjemahkan supaya Zulkarnain memahami penduduk di kawasan itu. Tetapi di mana saja Zulkarnain sampai, bahasa tidak jadi masalah, kecuali di kawasan gunung ni. Rupanya di situ ada perkampungan Ya'juj wa Ma'juj. Begitu lain bahasa mereka. Tuan-tuan, kaum yang ketiga ni, dia berjiran dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dipisahkan dengan dua buah gunung yang sangat besar. Sebelah sini orang baik duduk, di sebelah sana Ya'juj wa Ma'juj. Di sebelah sana. Cuma masalahnya, setelah menggunakan seluruh kepakaran yang dibawa oleh Zulkarnain, bahasa hampir tak faham juga. Terjemah satu bahasa ke satu bahasa tak boleh juga. Nak cerita apa ni? Kumpulan ni nak cerita apa sebenarnya? Maksudnya setiap kali bertanya kepada mereka, Zulkarnain alaihi salam ataupun radhiyallahu anhu terpaksa menggunakan beberapa ulama. Okey, cakap. Terjemah. Baru terjemah kat Zulkarnain balik. Tanya soalan kedua. Terjemah macam tu. Memerlukan beberapa kepakaran ketika tu. Tuan-tuan sekalian, kemudian apa jadi? Itu cara faham Quran, tuan-tuan. Ini antara yang diajarkan oleh ulama tafsir. Masalah paling besar dalam ayat 93 ni ialah kaum di situ bahasanya tersangatlah pelik. Tidak ada sesiapa di dalam alam ini, hampir tidak ada yang memahami bahasa mereka. Kemudian akhirnya dapatlah diterjemahkan. Qalu ya Dzul Qarnain. Mereka kenal Dzul Qarnain, kata ulama.
Tuan-tuan, ini bukan kefahaman saya. Saya tak bawa satu pun kefahaman saya. Kesemuanya daripada Ibnu Katsir, Qurtubi dan sebagainya. Jadi apabila penduduk ni panggil ya Dzal Qarnain, mereka kenal pemerintah mereka yang ada di kawasan tu. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzul Qarnain, kami ada satu saja masalah yang paling besar. Rumah kami okey, pertanian kami tak ada masalah, kehidupan sosial kami okey, perparitan boleh, okey, kehidupan seharian tak ada masalah, dan ada pun yang beriman di situ. Dan ada masyarakat yang beriman di situ. Nah, cumanya Zulkarnain tambah dakwah lagi di kawasan tu. Subhanallah. Dan kemudian masalah kami satu saja. Sesungguhnya ada dua kabilah, Ya'juj, Ma'juj, dua kabilah. Orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Itu dia permintaan dia. Apa ulama sebut kepada kita, tuan-tuan? Satu, penduduk kawasan tu dia dah tak boleh tahan dah dengan kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Setiap kali mereka keluar daripada kampung mereka mereka akan membakar tanaman, mereka akan membunuh, mereka akan merogol, mereka akan merampas barang-barang kami, mereka akan membakar rumah-rumah kami. Kami tak boleh tahan dah. Dan bilangan mereka tersangatlah ramai. Wahai Dzulqarnain, boleh tak bina satu tembok yang memisahkan kami dengan mereka? Kata para ulama, gunung tu dia macam ni. Ni gunung luas lah, gunung tinggi-tinggi semua. Kemudian ada satu fathah di sini, ada satu ruang di sini tengah ni. Maka ruang di tengah ni lah, tapi tinggi lah tuan-tuan, bukannya ni kan gunung ni, gunung yang besar, gunung azim. Jadi ruang di tengah ni lah yang penduduk kawasan ni, di sebelah sini apa nama ni, Ya'juj wa Ma'juj. Penduduk di kawasan ni minta, boleh tak kami nak bayar upah? Dia nak bayar upah kepada satu orang raja yang kekayaan daripada barat ke timur. Ulama tafsir kata daripada sini kita dapat tengok IQ mereka rendah. Ni penduduk ni, dia tak berapa IQ, tak, memang disebut begitu. Disebut kaum bidaiyah. Orang yang satu kelompok manusia yang IQ mereka rendah, sama macam Ya'juj wa Ma'juj di sini. Tapi sama-sama rendah lah IQ tu. Orang yang tak ada pendedahan sebagainya. Jadi dia nak upah, tuan-tuan. Dia kerajaan kecil je. Dia nak upah kepada Zulkarnain. Jadi upah tu sangatlah, orang kata apa, sangat jauh lah. Benda tu sangat jauh. Kerana kekayaan di antara dua kerajaan yang kecil dan kerajaan yang sangat besar tadi ni, orang kata tak padan lah dengan RM1,000 yang kamu ada dan juga 1,000 bilion yang dimiliki oleh mereka. Nak upah 1,000, macam itulah kita kata. Ni ulama huraikan benda ni. Sama yang berlaku ketika mana Balqis ataupun Pemaisuri Balqis tu, raja, ratu kan. Waktu dia pergi ke apa nama ni, dia hantarkan hadiah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman ajak masuk Islam, dia bagi hadiah. Maka Nabi Sulaiman jawab, atumidunani bimal, kamu bagi duit kepada aku? Nabi Sulaiman ni mutiara dan permata-permata mahal dia arahkan jin, dia pergi ambil untuk dibuat jalan, bangunan, patung-patung besar yang dibenarkan pada syariat zaman tu. Patung-patung besar ni, apa semua ni, pergi ambil je setiap mutiara yang mahal apa semua tu. Kerajaan, kekayaan dia. Maka bila ratu ni kaya juga, bagi harta, kita katalah bagi RM1,000,000. Maka Nabi Sulaiman tanya, atumidunani biman, kalian bagi duit, hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada aku benda yang lebih apa? Yang lebih berharga, yang lebih bernilai daripada hadiah kecil kalian. Kata Nabi Sulaiman, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kamu dengan hadiah kamu tu kamu berasa seronok. Kita dengan hadiah kita bagi tu berasa. Bagi Nabi Sulaiman yang tu
tidak bernilai di sisi kekayaan dia yang besar. Samalah macam Zulkarnain dekat sini. Yang mana kekayaan dia daripada barat ke timur, tiba-tiba satu kabilah kecil nak bagi upah kepada dia. Apa jawab Nabi Sulaiman? Zulkarnain, nak kena berhenti tu. Kan, tak boleh dah. 12-20 dah kan, kita berhenti. Zulkarnain jawab apa? Qala ma makkanni fi rabbi khair. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku padaku, apa yang telah diberikan oleh Tuhanku padaku adalah lebih baik. Nabi Sulaiman kata, hak duk ada pun banyak sangat dah. Kekayaan barat ke timur, tuan-tuan, banyak mana? Bukan gaji sebulan 10 juta ni, hak ni kekayaan Zulkarnain ni. Bukan sebulan 10 juta. Kekayaan yang dua lelaki yang memerintah barat ke timur,